Semakin hari jumlah pendaftaran vaksin semakin meningkat. Ia selari dengan kempen yang dijalankan termasuk perkongsian kepentingan pengambilan vaksin di pelbagai medium. Rakyat sudah sedar dan sukarela menerima perkara itu. Cuma yang mereka nantikan adalah ketibaan vaksin tersebut. Dengan usaha Kerajaan Persekutuan, vaksin yang diterima negeri-negeri turut akan ditambah dari semasa ke semasa. Di Melaka, kita mahu dapatkan apa status terbaru di sana. Nur Amalina Abdul Halim bersama kita. Amalina, mungkin kita boleh mulakan dengan status terbaru dos vaksin yang diterima Melaka. Baik, Kai. Kami mendapatkan maklumat itu daripada Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman. Katanya Melaka akan menerima tambahan 360,000 dos vaksin yang dijangka seawal minggu pertama Julai ini. Berikut penjelasan beliau. Saya yakin dengan penambahan dos-dos vaksin negeri Melaka ni, kita akan mencapai lebih cepat lagi sasaran suntikan kita. Berkemungkinan kita boleh berpindah lebih awal ke fasa 3. Sebab fasa 3 lebih awal. Kita sekarang berada di fasa 2, 60 tahun ke atas. Dengan jumlah vaksin yang banyak, insya-Allah kita boleh berpindah awal ke fasa 3 untuk first dose. Sehingga kini 125,392 penduduk di Melaka sekurang-kurangnya telah menerima dos pertama dan seramai 56,912 penduduk telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan CTRM Batu Berendam. 63 pengamal media di Melaka hari ini menarik nafas lega selepas menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Tidak ketinggalan petugas di unit berita ehwal semasa RTM Melaka. Mereka menyambut baik pemberian vaksin yang secara tidak langsung dapat mencegah risiko jangkitan kerana golongan media antara yang terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Alhamdulillah lah, sebab semua petugas media di Melaka telah diberikan suntikan sebab kita orang ni banyak bekerja di tempat yang zon merah. Sebab kita sebagai golongan yang sentiasa ke tempat berisiko untuk melakukan tugasan liputan dan sebagainya, pastinya memberikan kegusaran kepada kita. Jadi apabila pemberian vaksin ni dah mula diedarkan kepada pengawal media, ianya sedikit sebanyak mengurangkan risiko jangkitan di kalangan kita sendiri. Alhamdulillah. Sekarang pihak wakil media tak perlu risau lagi untuk turun ke lapangan bila mendapat suntikan pertama ni. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan sebab mendengar rayuan daripada pengamal media. Kita pun kalau nak dikira pun salah satu sebagai frontliner jugalah. Alhamdulillah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh kami pengamal media di Melaka dapat juga vaksin. So selepas ni kami pun berasa selamat dan selesalah untuk melakukan tugas. InsyaAllah kita akan lakukan tugas untuk melaporkan berita kepada masyarakat di luar sana. Turut hadir memberi sokongan Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman bersama Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Ismail Ali. Terkesan dengan pandemik COVID-19 sejak tahun lalu, sebuah taman penjagaan haiwan di Melaka muncul dengan inisiatif lawatan secara maya. Sejak dilaksana pada 12 Jun lalu, sebanyak 14 sesi lawatan sudah dilaksana dengan tiada had penyertaan. Sambutan diterima amat menggalakkan termasuk dari negara jiran seperti Indonesia dan Singapura. Menurut Pengurus Besar Taman Buaya dan Rekreasi Melaka, Ahmad Sharifuddin Muhammad, dengan kos pengurusan taman ini antara RM120,000 hingga RM150,000 sebulan, pihaknya perlu mencari inisiatif bagi memastikan kos pengurusan tidak terputus, khususnya apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana. Dengan perkembangan teknologi dan segalanya di hujung jari, pihaknya mencuba nasib dengan menganjurkan lawatan secara dalam talian. Apa yang dipaparkan termasuklah informasi mengenai pelbagai spesies buaya di taman ini selain keunikan habitat haiwan-haiwan lain seperti ular, tuntung dan rakun. Hasil yang diterima di luar jangkaan. Dan di dalam lawatan maya ini, kami akan menunjukkan ataupun memberi penerangan dan juga info berkenaan haiwan-haiwan yang terdapat dalam Taman Buaya inilah. Dan di antara
pengisian-pengisiannya kita akan bagi tips-tips berkenaan sekiranya anda terserempak ataupun terjumpa dengan haiwan-haiwan yang terdapat di dalam Taman Buaya inilah. Penjaga haiwan Muhammad Rizal Manur berkata dalam tempoh mencabar ini, kebajikan haiwan tetap menjadi keutamaan. Cuma masalahnya macam kunjungan orang tak ada lah. Jadi kita kena tetap juga, walaupun PKP kita kena tetap juga jaga kebajikan haiwan dalam ni lah. Justru dengan inisiatif dilaksana, sedikit sebanyak mampu membantu menampung kos pengurusan dan kebajikan kesemua 325 haiwan yang ada di taman ini. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Ingat, daftar dan dapatkan vaksin COVID-19 agar negara berjaya mencapai matlamat imuniti kelompok sekaligus memutuskan rantaian COVID-19 kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur Amalina. Kita beralih ke Johor pula.